وبركة علومهم منا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد Ikhwatal Iman, Fadil Panji Rosli, Urusi dan Imam Ustaz Amin, semua asatizah, guru-guru jawatan kuasa sidang jemaah yang saya hormati, apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah kita dapat bersama lagi malam ini dalam slot fatwa pilihan ya. Saya pun tak reti nak pilih apa tuan-tuan malam ni, tapi saya berfikir masih dengan semangat khutbah Ustaz Syukri minggu lepas, iaitu tentang Hari Guru, Idul Muallimin. Okay? Jadi di situ kita cuba nak berbincang tuan-tuan sedikit sebanyak, walaupun asasnya tidaklah begitu kuat untuk kita mensensasikan ataupun mempolemikkan isu fatwa ini, kerana dari konteks kita di Malaysia, kita tak ada isu bid'ah, tak ada isu haram, tak ada isu menyambut Hari Guru ni ditegah oleh pihak berkuasa agama ataupun sebagainya, kerana pemerintah kita, kerajaan kita sekian lama memang mengisytiharkan 16 Mei kan, 16/5 tu sebagai hari Guru. Di konteks itu fatwa tak ada masalah lah ya. Tetapi tuan-tuan, apa yang saya cuba nak bentangkan malam ni insya-Allah, setelah melihat kepada beberapa fatwa di Saudi oleh beberapa syekh kita di sana, kemudian kita buat perbandingan dengan Darul Ifta Al-Misriyah Mesir dan Darul Ifta Jordan, ada jawapan yang agak kontra antara satu dengan yang lain. Dan itu bukan sekadar lontaran tentang fatwa negara-negara berkenaan ataupun pandangan-pandangan fatwa peribadi, tetapi kita nak bawa tuan-tuan kepada kehadiran Habib Omar pada hari ini sampai pagi tadi, subuh tadi. Dan seminggu dah Prof Al-Allamah Mufti Mesir, mantan Syekh Ali Jumaah, kewujudan mereka di sini, apakah itu bentuk penghormatan kepada guru ataupun seperti yang cuba dibangkitkan oleh sebahagian pihak, dikata kita ni lah melampau-lampau ni, dah lebih bona dengan Habib ni. Macam mana kadar penghormatan kita kepada guru? Itu juga ya tuan-tuan, saya cuba bahaskan sebentar lagi berdasarkan waktu yang ada ni, setengah jam kan. Baik tuan-tuan sekalian, maka Alhamdulillah kita seperti yang saya sebut tuan-tuan, dan saya dah rujuk fatwa yang ada bertulisnya sedikit 2015-2016, iaitu ketika Sahibu Samah Datuk Zulkifli Bakri menjadi mufti wilayah, adalah ucapan-ucapan Hari Guru yang ditulis oleh pejabat mufti wilayah Persekutuan. Ya, maknanya ucapan dengan tema-tema tahunan lah tuan-tuan. Tahun ni apa tema? Saya tahu Madani lah, pangkal ujung saya tahu. Apa tema Hari Guru tuan? Nampaknya tak ambil berat kan? Nampaknya tak ada jiwa guru kan? Siapa cikgu pencen sini? Dia dah pencen Ustaz, dia tak tahu apa tema Hari Guru. Seorang pun tak tahu, semua orang bank semua kan? Tuan-tuan ni tak apa. Yang penting maknanya tuan-tuan, dari sudut negara kita, dia tak ada masalah tentang sambutan Hari Guru. Okey, maknanya tahun ni PMX pergi mana? Melaka. Tuan rumah Hari Guru Kebangsaan tahun ni dia buat dekat MITC di Melaka. Tak ada masalah lah. Mungkin ada guru misali, ada apa yang hadiah ataupun anugerah yang ingin diberikan oleh pihak Kementerian Pelajaran ataupun itu, tak ada apa isu lah kan. Kita tak ada isu kat situ tuan-tuan, sebab ia tak berbangkit isu masalah ini, sambutan ni tak ada dalam Islam. Id hanya ada dua je, sama ada Idul Fitri yang kita dah terlajak 5 hari ini, ataupun insya-Allah sebulan lagi kita Idul Adha. Dua je Id. Id lain semua tak pakai. Apa Id yang lain? Arab dipanggil Idul Muallimin. Disebut rayo ataupun meraihkan, mengagungkan, memuliakan guru, dipanggil Id.
Rayuk. Hari buruh. Arab dia tak panggil hari buruh, dia panggil Eid al-Ummal. Rayuk untuk pekerja, meraihkan kalau tak ada pekerja ni runtuh negara. Maka dia cuti 1 Mei hari pekerja. Tapi Arab dia guna istilah rayuk. Eid kan rayuk. Apa lagi? Hari apa? Hari Ibu. Lepas hari Ibu mestilah ada hari bapa. Lagi hari apa lagi? Haji Salih, hari pokok pun ada, flora lah, fauna lah, hari macam-macam hari ada. Kalau diikut-ikut tuan-tuan, setiap tahun tu, sepanjang tahun tu ada hari raya. Nampak tak? Ya? Okey, kita fokus tuan-tuan sekarang kepada Eidul Muallimin. Hari sambutan hari guru. Tuan-tuan, ataupun merayakan. Merayakanlah Eid, raya kan? Ataupun meraihkan cikgu-cikgu, guru-guru kita, daripada cikgu tadika. Tuan-tuan sama ada produk kemas ke, saya tadika kemas lah, KPD surau 2 tingkat, surau Ustaz Kasim, di Batu Empet Sidusa. Saya sekolah tadika kat situ. Sekolah nama surau tu Al-Tahiriyah Al-Ishaqiyah. 2 nama sebab yang buat tu ayah Ustaz Kasim dengan satu askar Lieutenant Ishaq. Kau nak Haji Sidik, kan orang kayu, banyak orang sewa kan. Lieutenant satu lagi Manan, ini orang kayu PD lah tuan-tuan. Saya sekolah tadika kat situ. Surau atas, tadika bawah, tadika kemas. Tadika kemas apa maknanya? Makan dengan nyanyi. Tuan-tuan, alhamdulillah lah. Ya. Jadi tak kisahlah tadika kita dulu tak muncul lagi pasti ni kan. Tak ada lagi sekolah tadika. Sekarang dah macam-macam tadika Islamik lah, tahfiz lah, bahasa Inggeris lah, macam-macam. Daripada bermula cikgu tadika, cikgu Alik Batah itu siapa? Alik Batah, Alik Datia, ni An-In-Un, ustaz-ustaz kita, imam-imam tua kita kan, mengajar kita Quran. Itu cikgu kita. Mak kita lah yang pertama guru kita, abah kita lah, walaupun dia bukan syekh, dia bukan tuan guru, tapi abah kita lah guru kita yang asal, yang mencelitkan kita, yang bagi laluan sekolah pada kita, abah kita kan. Jadi tuan-tuan, dari sudut ini sambutan yang disebut sambutan-sambutan dengan sempena khusus. Boleh okey, kita settle tadi. Dalam syariat kita, raya hanya ada 2. Idul Fitri dengan Idul Adha. Ini clear. Okey, settle. Ini tak ada apa isu. Selesai. Raya di sudut itu raya ibadah. Fitri Adha itu raya ibadah, raya sunnah, raya Nabi, itu raya ummah. Itu clear tuan-tuan. Maka timbul di situ hukum sempena antara sambutan yang paling penting dalam kehidupan kita ialah kita akan sambut tuan-tuan sambutan hari Maulid Nabi SAW. Itu satu perbahasan. Okay, kita ambil pandangan secara umum mengharuskan, kecuali pandangan-pandangan yang sebelah sanun kata bid'ah. Okey, yang sanun tu kita tak layan lah. Kita ambil tuan-tuan, birthday boy, birthday girl, hari birthday kita, hari lahir kita, sambutan itu peribadi, dia bukan hukum. Itu bukan sambutan agama. Sambutan tuan-tuan, kita punya hari lahir boleh sambut ke tak? Itu hukum kat situ datang. Dari sudut raya haji, raya puasa dah clear. Akan berbangkit hari sambutan yang lain, hari guru, hari buruh pekerja tadi, hari raya, hari lahir tuan-tuan ni, hari ibu, hari bapa. Di situ ada masalah perbincangan ulama. Okey, tuan-tuan, lebih jelas kalau boleh saya sebutkan di sini ialah dari sudut hari ibu. Hari ibu tu antara yang menegur ialah Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, kerana Ustaz Azhar melihat hari ibu ni dia cerita tentang apa? Tentang sambutan Sayyidah Maryam ataupun sambutan Kristian mungkin di situ. Asas itu bagi beliau dah dilihat ada unsur tasyabbuh. Tasyabbuh di situ akan ada poin fatwa untuk meletakkan benda tu haram ataupun harus. Apa tasyabbuh? Meniru orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa meniru raya orang kafir, dia boleh rosak, boleh tergelincir kalau ikut akidah. Ataupun yang lebih ganas lagi tuan, cerita Isabella tu, sambutan apa? Hari kekasih. Dalam bahasa orang putih, Perancis, Spanyol sebut bahasa apa? Hari apa? Itulah Cikgu Mizi sebut tu lah tu. Saya sebutkan kok pelat jadi kan. Hari kekasih, Valentine Day tu. Apa latar belakang sambutan itu? Kat situ dia akan ada tasyabbuh kan. Sambutan ni adalah orang buat hari kekasih lah, orang bercinta lah, orang berkapal lah, ikut kerana. Tetapi dikatakan asas sambutan raya
hari kekasih itu ialah kerana kejayaan Kristian agaknya membunuh tentera Islam. Contoh kalau begitu kan. Kena tengok asas sambutan itu, asal sejarah sambutan itu. Okey, kenapa sambut hari kekasih? Kerana kita Kristian dah dapat menguasai Islam, Islam dapat kita tawan, maka kita buat hari kekasih, meraihkan padri kita, contoh begitulah. Kan? Dan beberapa juga banyak lagi tuan-tuan yang saya agak pelik. Tahun lepas di Saudi mereka dah sambutan yang pakai kostum hantu jemalang tu. Kostum apa? Halloween. Di situ mereka dah, ulama-ulama mufti dah bukanlah tak bersuara, mereka tegur tu, saya percaya mereka akan tegur. Tapi orang awam dogi. Semua pakai. Di situ nampak tuan-tuan, rakyat masyarakat umum di Saudi sana tak ikutlah berkeliling fatwa mufti mereka. Tetapi dalam masa yang sama tuan-tuan, kita terus kepada jawapan yang kontra, iaitu fatwa-fatwa Saudi yang sempat saya rujuk mufti mereka Syekh bin Baz, Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, ulama besar mereka Imam Syekh Saleh bin Utsaimin. Tuan-tuan, saya ingat Syekh Saleh bin Utsaimin masih hidup, dan beberapa tokoh ulama yang menjadi rujukan mereka mengatakan sambutan hari guru tak boleh disambut. Asas, kerana asas tadi jelas bagi mereka, raya dua raya. Yang lain, Idul Muallimin, hari guru, tak ada dalam Islam. Okey, itu satu asas, tak boleh sambutlah. Oleh kerana tak boleh sambut, apa implikasi dia? Saya sebagai cikgu, tuan-tuan, yang ajarlah sekolah Teluk Komang ke, Mahat Ahmadi ke, saya lecturer di kuis ke, saya boleh tak terima ucapan, berbangkit ucapan, selamat hari guru Ustaz, pagi-pagi orang tak, laula murabbi ma araftu rabbi, tanpa pendidik aku tak kenal Tuhan. Oleh itu terima kasih Tuan Guru atas bimbingan. Orang hantarlah ucapan-ucapan tu. Kan? Boleh tak kita terima ucapan? Okey, satu, dua. Ataupun ucapan okey lagi. Yang lebih sikit orang bagi apa? Akak saya mengajar sekolah Cina tuan-tuan di Johor Bahru 20 tahun dah. Mungkin 25 tahun dekat sekolah Cina, tak boleh pindah-pindah ke PD ke, tak ada, duduk Johor. Akak saya mengajar sekolah Cina, tuan-tuan. Tetapi nak cerita hadiah, kalau sekolah Cina, raya Cina, gempak, homeh, cincin, tuan-tuan, macam-macam. Kita paling handal limau lah kan, itu pun handal lah tu. Dia sekolah Cina, tuan-tuan, kalau anak berjaya, Cina ni memang tak kelopot lah. Tuan-tuan, nak cerita hadiah tu. Akak saya ni boleh tak terima hadiah hari guru? Hadiah daripada murid ni tadi, daripada penjaga ni, daripada keluarga student ni, boleh terima tak? Okey, kalau kita mengambil kira tadi fatwa yang mengatakan tak ada sambutan hari raya selain daripada Idul Fitri dan Adha, maka perkara-perkara yang berkaitan, yang beranak pinak daripada itu semuanya haram. Jelas? Maknanya ucapan, kita tak nak balik tu, mana ada ucapan nama hari guru, tak ada, bid'ah. Maknanya hadiah haram dan timu hadiah tu. Ini fatwa Saudi. Faham tuan-tuan? Ini fatwa daripada ulama-ulama di Saudi yang mengatakan tiada sambutan melainkan hanya sambutan Idul Fitri dan Idul Adha. Sambutan itu kalau peringkat kebangsaan ke, peringkat nagari ke, kot sekolah tu nak buat potong kek untuk cikgu dia, semua itu bid'ah bagi mereka. Jadi kita faham di sini ketat bona pula fatwa tu. Kan? Sebab kita tak menjadikan itu satu kewajipan, dan kita tak jadikan sambutan itu satu perkara yang kita anggap satu ibadah macam selevel, setahap dengan Idul Fitri, dengan Idul Adha. Betul kan? Sebab tu kalau kita ambil negeri lain, kenapa tak ada fatwa tentang gayuk, tentang sambutan di guru? Sebab tak ada isu. Kan? Fatwanya hanya muncul, timbul, kalau kata Siti Kasim, ini wilayah juga keluarkan zaman Dr. Zul jadi mufti, dia keluarkan satu jawapan panduan hukum bayanul linnas, iaitu ketika mana Siti Kasim mengatakan korban ini dah tak payah buat dalam Islam. Korban ni dah tak jadi ibadah, penyiksaan kepada binatang, mengalahkan Hindu pula. Siti Kasim ni tahu kan, lawyer kan? Orang Hindu, orang Cina tak payah cakap, dia yang cakap, Siti Kasim ni tuan. Dia kata korban ini pencemaran alam. Darah membuat-buat itu pencemaran, kata Siti Kasim. Dan Siti Kasim kata apa lagi tuan-tuan? Korban ini ialah penyiksaan kepada binatang, tak ada perikemanusiaan.
Tapi maknanya tuan, maka Jabatan Mufti Wilayah perlu mengeluarkan satu jawapan. Counter balik tuan-tuan, apa kemerengan, kemurungan pandangan daripada Siti Kasim tersebut. Nampak tuan-tuan? Tetapi saya katakan tadi, dari sudut fatwa tuan-tuan, esok kami mesyuarat fatwa insya-Allah. Esok walaupun mufti tak lantik-lantik lagi ni, tapi Ustaz Amran kena uruskan, ada isu-isu berbangkit, kami kena bersidang tuan-tuan. Esok insya-Allah separuh hari duduk juga bincang. Fatwa ni berlaku kalau ada isu. Apa isunya? Muliakan guru, wajib. Hormat guru, bagus. Sayang guru, itu tanda tuan-tuan kita nak berjaya. Disebut dalam kaedah ala qadri tabjil yakunu tahsil. Kaedah yang ulama gunakan, kau nak berjaya, restu guru. Setinggi mana kau hormat guru kau, itulah tahap kejayaan kau. Selagi mana kau ngajar dengan cikgu kau, itulah takat tu lah. Walaupun kau cerdik, mana kau pandai, kau best student, kau lompat tahun, kau anugerah dekan, kau mahasiswa, misalnya kau Oxford ke apa ke Azhar ke, kalau kau ngajar dengan cikgu kau, maka kau punya ilmu tu tersekat, tersangkut. Kan, jadi maknanya tuan-tuan, yang saya nak tegaskan, kita tak ada apa isu di sini, ya, tak ada fatwa yang perlu dikeluarkan kecuali tadi Jabatan Mufti Wilayah hanya memberikan jawapan dari sudut apa? Guru ni wajib dihormati, cikgu ni besar sumbangan dan jasanya. Setakat itu je yang dikeluarkan bagi memantapkan, mengukuhkan kefahaman kita. Cikgu ni memang tugas yang mulia. Tuan-tuan, innama bu'ithtu mu'allima, sesungguhnya aku dibangkitkan sebagai guru. Karier guru ni ialah menyambung risalah, karier kerja Nabi SAW. Itu tuan-tuan, kita tengok bahawa dari sudut itu, fatwa hanya yang disebut di Saudi sahaja yang mengatakan tadi bid'ah, haram, meniru orang kafir. Tapi di seluruh dunia, mana-mana tempat, yang setakat 2 negara yang saya baca tuan-tuan, antaranya kalau di Jordan ditanya apakah contohnya hukum menyambut birthday, samalah Idul Milad, dipanggil Eid tuan-tuan, raya kelahiran, birthday hari lahir kita. Maka jawapan Kementerian Fatwa Jordan dikata apa? Nabi mereka berdalilkan kepada ayat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maknanya farah ni apa? Farah, gembira. Apa gembira? Syukur masih hidup lagi, syukur masih boleh semayang lagi, syukur masih nampak pintu masjid lagi. Itu syukur kat situ. Ya, buatlah, bolehlah kek sepotong, bacalah doa, pergilah sarapan ramai-ramai, ajak kawan-kawan masjid pergi minum contoh. Pergilah makan dekat kedai burger tu kat TTDI tu, ramai-ramai biasa minum. Apa buat ni ramai ni 10 orang ni. Jadi minta Ustaz Amin baca doa sikit, ambil berkat. Itu masuk menzahirkan kesyukuran. Menzahirkan kegembiraan kerana kita masih hidup. Maka ini antara dalil keharusan kita meraihkan sempena-sempena yang tertentu. Apa tadi tuan-tuan? Termasuk Hari Guru. Maka selagi mana tak ada dalil yang mengharamkan, nampak ini, tengok ulama kita pakai dalil macam tu. Tak ada dalil yang mengharamkan, maka hukum tersebut kekal kepada hukum asal, iaitu harus dah settle. Bahkan kalau kita pergi jauh sikit tuan-tuan, dalam usul fiqh dia ada bab at-tark yang Nabi tak buat. Nabi tak buat ini, ulama usul fiqh dia buat satu kaedah tuan-tuan, tarkuhu sallallahu alaihi wasallam al-asya'a la tadullu ala tahrim. Nabi tak buat bukan tanda haram. Nabi tak adalah sambut okey esok sahabat-sahabat Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Abu Talha, esok datang ya kat dataran Masjid Nabawi ya, belah selatan sana ya, kita buat sambutan ya Hari Guru. Tak adalah Nabi kumpul sahabat, ataupun Nabi tak adalah terkenang kat bonda baginda Nabi terkenang Sayyidah Aminah. Nabi kata jomlah kita buat Hari Ibu satu hari. Memang Nabi tak ada buat. Jelas tak ada Nabi buat tuan-tuan. Tak ada Nabi buat sambutan. Hari-hari yang ada ni memang tiap-tiap hari gaya macam-macam sambutan tadi. Dalam kehidupan Nabi memang ada 2 sahaja, Idul Fitri, Idul Adha. Habis macam mana Nabi tak buat, kenapa kita buat? Ini satu alasan, kaedah yang tuan-tuan kena faham.
Kalau kita faham kaedah ni, kita tak akan senang-senang membid'ahkan, mengharamkan perkara yang tidak diharamkan oleh syariat. Kenapa tuan-tuan saya kata tadi, kaedahnya ulama usul fiqh menggariskan, dia kata bondo yang Nabi tak buat, bukan bondo tu menunjukkan benda tu haram. Tak. Benda yang Nabi tinggalkan, yang Nabi tak buat itu, benda tu terbuka kepada hukum. Bila asalnya akan balik kepada harus, dia akan menjadi haram bila? Jadi haram kalau anak tu tuan-tuan, dia kalau anak kita sekolah rendah kan, dia mesti nak bagi hadiah ke cikgu kan, mengengek tengah malam minta pukul 3 pagi, pukul 12 malam tuan-tuan balik masjid, kau boleh anak kita minta hadiah esok hari guru, kau tak bawa kawan-kawan yang kutuk tuan-tuan. Hadiah tu dah jadi satu paksaan, tuan-tuan, bertukar-tukar hadiah. Ataupun sekarang ni pula cikgu-cikgu yang saya peribadi tak berkenan lah. Oh, cikgu pula nak raikan murid, dia pula okey, tahun ni tema rock. Oh, semua rambut panjang, tak pakai tudung tapi ikat pula dengan key tu, ikat cikgu perempuan. Saya tak berkenan lah. Bagi saya tu tak kena lah. Ada pula kena berlakon, cikgu-cikgu kena berlakon, pakai rambut palsu atas. Dia pakai tudung lah, dia tutup aurat, pakai pula rambut palsu kat atas, menggambarkan lakonan-lakonan yang kadang-kadang dekat situ saya nampak akan ada hukum-hukum yang tidak lagi berpijak kepada keharusan, dia boleh berubah kepada hukum yang lain. Nampak? Asal harus. Tapi sambutan, pertandingan karaoke, lagu mesti hafal, lagu Isabella contoh. Pertandingan tu kalau pertandingan marhaban, tahan sikit lah. Kan, pertandingan berjanji bolehlah tahan, qasidah okeylah. Kan, Islamik lah tuan-tuan. Tapi dah mula dengan bawa yang live punya band, balik pula zaman kerugian zaman jahiliah, di situ datang haram. Boleh Jadi asal tadi maknanya harus. Sambutan nyanyi untuk cikgu kau, meraihkan guru, itu harus. Tapi kalau saya nampak dalam Facebook kita macam-macam dibentangkan, cikgu nak gembirakan murid, cikgu pula lebih pula daripada kan bahasa-bahasa kasar keluar ni. Jadi tuan-tuan, itu tak kena. Di situ kita kata, di situ hukum akan jadi mungkin boleh berubah daripada harus kepada yang sebaliknya tuan-tuan sekalian. Maka kalau kita perhatikan tuan-tuan, kaedahnya apa tadi? Kaedah syariat, syarat yang diberikan tadi, asal benda yang Nabi tak buat bukan tanda haram. Samalah sambutan maulid ke, raikan kita punya anak kita punya hari jadi ke, tuan-tuan, anak raikan omak dia punya birthday ke, hukum asal tak ada larangan. Sebab walaupun Nabi SAW sendiri tak buat, kita kata tadi, itu bukan tanda tak boleh buat. Yang kita tak boleh buat apa dia? Tuan-tuan, yang kita tak boleh buat apa dia? Quran kata apa? Kan? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Quran kata apa? Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ditegah itu yang kamu tak boleh buat. Okey, timbul soalan kan? Kita timbulkan soalan, ada tak tegahan sambutan hari buruh? Tak ada, boleh buat. Ada tak tegahan sambutan hari bapa? Tak ada tegahan, boleh buat. Ada tak tegahan sambutan hari guru? Ada tak? Tak ada. Jadi balik kepada asal, harus. Ini tuan-tuan, kita kena faham itu kaedah yang biasanya saudara-saudara Wahabi kita ni guna dalil apa? Nabi tak buat, haram buat, bid'ah, dosa, masuk neraka. Tak, dalil itu tak betul. Cara pendalilan itu tidak tepat tuan-tuan sekalian. Tetapi kita gunakan tuan-tuan, antara lain dari sudut kita menyampaikan ucapan motivasi, kan, penghargaan kepada guru kita, pada ibu kita contohnya. Tetapi bukan maknanya itulah sehari. Yang jadi haramnya yang Ustaz Zahid dulu sebut apa dia? Hari tu dia pergi tengok omak setahun sekali Betul tak kalau mak kau makan kau tergolek kau jatuh bilik air pandai-pandai lah mak. Setahun sekali lah saya hantar COD, hantar kek. Itulah setahun sekali. Yang itu tak betul lah. Kan, guru macam mana? Guru macam tu lah, setahun sekali lah. Saya nak jumpa dia, saya panggil dia, belanja cendol paklah. Setahun sekali tak. Kan, Haji Rahman belanja tiap hari, tuan-tuan. Tak ada hari guru tu, hari cikgu tiap hari belanja. Maknanya tuan-tuan, kalau dia hanya hari tu je dia raikan, hari lain dia buat mak macam sampah, cikgu macam apa tuan-tuan, kat situ tak kono lah. Faham tuan-tuan kan? Tapi kalau kita macam biasa, hari lain kita hormat, tapi hari guru tu kita up sikit hormat, maka di situ tuan-tuan tiada sebarang tegahan dari sudut dalil. Dan antara lain tuan-tuan,
kita ambil hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, tuan-tuan, iaitu bertukar-tukar hadiah. Kan bagi orang hadiah kan dan malam tadilah saya di Masjid Negeri Shah Alam dengan Syekh Hari Jumaah, Prof, tuan-tuan, baca Ihya juzuk 1 ni tak adalah cerita tentang sifat Nabi. 1 ni bab ilmu dengan akidah. Kan itu masuklah rukun Islam yang 5, bab ibadat. Tapi kita terlepas pandang dalam Ihya ada tentang syama'il Nabi SAW. Pandai? Dalam Ihya ada sifat Nabi SAW yang Imam Ghazali selitkan juga hadis-hadis yang berkaitan tentang syama'il Nabi SAW. Saya dah plan, InsyaAllah saya tengok ada peluang nanti mungkin saya nak online 2 hari 4 jam lebih kurang. Saya nak onlinekan syama'il Nabi sempena Maulid nanti bulan Rabiul Awal. Saya nak cuba, tuan-tuan, nak online lah buat pengajian tentang, dan sanad Syekh Ali Jumaah dah diturunkan tentang sanad Ihya Ulumuddin ni, tuan-tuan, dan beberapa hadis musalsal yang lain, tuan-tuan, ya, nak cerita ya sambutan guru, kita kaitkan sambutan hari ibu, apa-apa sambutan tadi, tuan-tuan, kita buat apa? Antaranya bagi hadiah. Maka memberi hadiah ni, tuan-tuan, merupakan sunnah Nabi SAW. Tahadu tahabbu, kata Nabi, beri hadiah. Kerana memberi hadiah tu antara lain akan mengikat kasih sayang sama kita. Hadiah, tuan-tuan, belanja orang itu mengikat. Kan ada kaitan apa kasih sayang, sehingga kalau Nabi, tuan-tuan, kana sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiah. Nabi terima hadiah. Nabi hanya tak boleh terima apa? Takkan rasuah lah kan. Wala yaqbalus sadaqah. Ya, sedekah Nabi tak makan. Sayyidina Hasan ketika mana stok tamar itu zakat di rumah Nabi SAW, Sayyidina Hasan makan. Nabi muntahkan, Nabi korek mulut Sayyidina Hasan, tak boleh. Ahlul Bait tak boleh makan harta zakat ataupun daripada sedekah. Hadiah okey, tuan-tuan ya. Jadi yang saya nak kaitkan dengan pengajian malam tadi, tuan, saya ingat ada Masjid Negeri Selangor kan besar kan, dia ada 3,000 orang ada kan. Tapi kita, tuan-tuan, saya sebagai guru datang kecil kan, saya kecil, kedil sangat tengok Habib Ali ada, Habib Mahdi ada, Babalis Fatani ada, tuan-tuan, pengikut Habaib Syekh Ashraf Mesir ada. Ramai, tuan-tuan, semua duduk mengaji ni, buka kitab depan Syekh. Tadah kitab babit, tandakan apa-apa yang saya kagum masa 2 hari Sabtu Ahad kemudian kan, 2 hari berkampung beriktikaf di Masjid Negeri itu. Depan hotel saya, dia orang bagi kongkot hotel, tuan-tuan. Depan hotel kita budak Perlis 2 orang. Rasa-rasa macam nak darah lah. Dia buat rumah saja kan, tuan, 2 orang budak Perlis. Naik apa dik? Naik bas. Ni daripada mana? Terengganu. Ini tidur mana? Ada budak rantau, ustaz rantau. Seorang Ustaz Taufik nama dia, duduk dekat dengan Silau. Tidur mana ustaz? Tidur masjid, bujang kan. Tuan-tuan, ramai macam-macam orang kita jumpa, masya-Allah tabarakallah, menghadiri pengajian Al-Imam Al-Alamah Prof Dr. Ali Jumaah, tuan-tuan. Dalam beberapa hari inilah saya sempat ikut 3 kali lah saya ikut pengajian dia, tuan-tuan. Ya, tetapi malam tadi kita dapat satu poin yang, bukan malam tadi, banyak sepanjang 2 hari 3 hari kuliah tu banyak poin baru yang saya belajar lah, tuan-tuan. Antaranya, tuan-tuan, Nabi SAW dalam hadis disebut Nabi menerima sepotong ataupun sepeha hadiah arnab. Arnab, tuan-tuan, saya sepeha arnab sedang lah kan, tak adalah kocik nak tak. Arnab bersama mana, tuan-tuan, makan arnab tak? Masing-masing ngori sikit nampak macam kucing ke tak? Makan arnab? Tak makan? Apa ni, tuan-tuan? Gondang arnab tak sedap kah? Oh, tuan-tuan ni nampaknya ikut betul-betul yang makan yang skema Sabin, sebenarnya dalam hadis itu kata Syekh Ali Jumaah malam tadi, Nabi tak makan arnab. Nabi SAW terima hadiah, Nabi tak makan. Kan, tuan-tuan? Maka Syekh komen, kerana di kalangan fuqaha mazhab Syafi'i ada 6 jenis binatang yang haid, 6 ke 8 binatang haid. Antara binatang yang haid, anjing, unta, kelawar, arnab. Habis ustaz, Syekh kata mana tadi, apa kaitan arnab dengan haid dengan syama'il? Nampak, tuan? Dia pergi ke situ. Kan ulama ni, tuan, ya Allah, ilmu dia orang ni agak yang dia bagi hanya 1% itu, yang 99 tak keluar lagi tu. Kan kalau saya mengaji dengan Syekh Nuruddin, tuan-tuan, ada 25 tahun tahun 95.
Tuan-tuan ya. Ngaji dengan Syekh Nuruddin agaknya yang saya dapat tu baru 5% tu. 95 belum keluar lagi tu. Guru kita tuan-tuan, dia bagi kita sikit-sikit lah ikut kemampuan kita. Kan? Tuan-tuan ya. Jadi maknanya apa kaitan arnab? Kerana kalau suami kata wallahi aku taklik engkau kat isteri dia, aku taklik engkau kalau arnab ini haid maka engkau jatuh talak. Serta-merta jatuh talak. Laki ni jahil, tak mengaji. Dia cerita pasal arnab haid tak haid, tapi hakikatnya arnab tu memang binatang macam wanita, ada haid. Kerana dia taklik ni faham? Taklik, kita baca lafaz taklik lepas akad nikahkan aku dengan ini. Kalau 4 bulan qamari berturut-turut tak balik rumah, hilang tanpa dikesan ataupun mencederakan isteri aku, maka jatuhlah baginya satu. Kan ada tuan-tuan. Bilal mesti hafal lah tu. Kan taklik, lafaz taklik tuan. Dia taklik apa tadi? Kalau arnab ini haid maka jatuh pada engkau satu talak, jatuh talak. Sebab arnab itu memang ada haid. Tuan-tuan termasuk tadi kelawar tuan-tuan. Maknanya poin yang berkait ialah Nabi dah tak makan arnab, macam seperti mana Nabi tak makan biawak pasir, biawak padang pasir kita panggil apa? Bob itu tuan-tuan saya pernah bawa dulu daripada Mesir, saya bungkus ikan dalam kain, bungkus dalam macam-macam. Lopeh tu dekat KLIA tu. Agak-agak pegawai immigration tu semua dah pencen lah. Custom tu kan. Lopeh. Dia tak nampak tu. Dia 3 hari tuan-tuan berkurung dalam beg tu boleh hidup. Ini kehebatan Bob. Tuan Nabi SAW ketika dihadiahkan Bob, Nabi tak makan. Tuan-tuan Nabi ketika dalam Syama'il Imam Ghazali tadi tuan, dalam sifat Nabi SAW dalam kitab Ihya, maka dihadiahkan arnab. Okey, Nabi tak makan. Okey, jelas kat situ Nabi tak makan arnab. Tetapi halal, tak ada isu apa, sembelih halal lah. Kan? Tetapi isunya ialah kenapa Nabi tak makan tetapi Nabi ambil hadiah tu? Apa jawapan kita tuan-tuan? Kan? Nabi tak makan tapi Nabi ambil hadiah tu. Apa maknanya? Kerana tuan-tuan, di sudut itu Nabi nak ajar kita satu perkara, kena jaga hati orang. Kan orang jemput kita datang kan, ada lapang datanglah. Kan? Tuan-tuan, apa yang orang jamu, jamah. Makan. Orang bori, ambil. Jaga hati tuan rumah. Faham kan? Tuan-tuan, Nabi nak ajar kita akhlak Nabi, syama'il Nabi kat situ lah. Walaupun Nabi sendiri tak makan arnab tersebut, memang kata Prof. Imam Syekh Ali Jumaah malam tadi, dalam sejarah sirah Nabi SAW, Nabi tak pernah jamah pun arnab. Tetapi tetap Nabi terima, Nabi boleh hadiahkan kepada sahabat lain untuk dimakan. Itu nak ajar kita pun tuan supaya menghargai pemberian orang. Tuan-tuan berterima kasih dan ambil hati orang. Ambil tuan-tuan walaupun tak makan, ya boleh, yang boleh kita passing, kita panjangkan sedekah tu kita ambil lah tuan-tuan sekalian ya. Jadi itu saya kira dua fatwa yang berbeza tadi daripada sudut ulama-ulama di Saudi dengan ulama-ulama di Jordan dan Mesir, dan seluruh, saya ingat sepakat seluruh dunia menyatakan keharusan sambutan Hari Guru ini. Maka kita tak ada isu berbangkit tuan-tuan tentang keharusannya. Cuma perhatian tadi, jangan sampai benda harus boleh bertukar menjadi haram. Betul lah kan? Jadi benda tu dah jadi paksaan, kan? Hadiah tu menjadi satu kewajipan yang mendesak ataupun menyusahkan. Dekat situlah hukumnya yang perlu kita lihat. Ataupun persembahan-persembahan dah tak jadi Hari Guru dah jadi konsert K-pop dah, maka di situ dah jadi perkara yang harus boleh bertukar menjadi haram. Tuan-tuan sekalian, maka sebab itu dalam penghayatan kita tuan-tuan menghormati para masyayikh, tuan-tuan guru, kita jangan lupa tuan-tuan antara adab al-muta'allim, student. Kita semua student ni. Kita belajar daripada minal mahdi ilal lahdi. Daripada buayan sampai liang lahat. Kita tetap mengaji sepanjang hayat. Mati pun kita mengaji kalau boleh, tuan-tuan. Diajar kita talqin kan, tuan-tuan. Jadi antara adab muta'allim yang disebut oleh al-Imam Hujjatul Islam, al-Imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ni tuan, dia kata apa? Antara ciri student, pelajar yang baik itu nombor 3. Al-wazifatu tsalitsah, guru, student, kita murid tuan-tuan, jangan kau nak act dengan cikgu kau. Alla yatakabbara 'alal muallim. Jangan rasa kau tu dah ada PhD, kau rasa kau punya nama lebih glamour,
nama kau lebih orang sebut, kau jangan rasa diri kau tu lebih hebat daripada guru kau. Ini satu penyakit. Tuan-tuan, penyakit ustaz-ustaz kita ni apa? Dah jadi ustaz, dah panggil ustaz, dah masuk duduk atas, dapat pegang meja kuliah ni, dia langsung tak nak belajar dah. Kan, dia nak mengajar. Kalau mikrofon ada, aku masuk. Kalau aku duduk bawah, sorry. Kan, ini satu sikap yang tak baiklah bagi seorang guru, tuan-tuan. Ya? Maka di sini Imam Ghazali dia kata apa? Murid yang sebenar, kalau kita sayang cikgu, cinta ulama, kasih guru, tuan-tuan, kita serahkan segala-galanya kepada nasihat dan pandangan guru. Sama dengan tuan-tuan pergi jumpa Dr. Wan Hazmi, Profesor. Subuh memang ada kan Dr. Wan kan? Dr. Sakmin kan tadi dia nampak macam berburak tadi, macam ada pakatan tadi nampak subuh ni. Prof. Kalau Prof kata kat KPJ, Ustaz, Doktor, yang ni jangan makan dulu ya, pantang sikit ya. Saya lawan dia. Kata dah lah, mulut dan perut dan apa lah Doktor sibuk lah. Kan? Dia bagi ubek KPJ. Buat mahal lah tuan. Insurans kan, takaful cover. Bagi ubek kat Colombia. Kan ubek mahal. Kita humban ubek tu, kita campak kat muka doktor tu. Ambil lah kau makan dari sini. Malah dia makan banyak segonggam ni. Kau nak makan. Tuan-tuan, seperti mana kita kena jaga nasihat doktor. Doktor ni apa? Dia jaga kesihatan tubuh zahir kita ni. Kan? Dia jaga kesihatan kita. Makannya ya, sapu ubek ni. Ni pantang ni. Ubek ni kena makan setengah. Kita tuan-tuan nak sihat, dengar cakap doktor. Nak selamat dunia akhirat, dengar cakap guru. Apatah kalau guru, bukan sekadar guru yang berkaitan dengan mesin dan enjin, tuan-tuan, tentang repair apa, itu guru juga. Bahasa Inggeris guru kita. Tuan-tuan, cikgu matematik, cikgu kita, guru kita. Tapi kalau dah babit, tuan-tuan, guru yang mengajar kita akidah. Kalau guru yang mengajar kita fiqh fardu ain, kalau guru yang mengenalkan kita dengan Tuhan, maka memang top kalimah laula murabbi ma'araftu rabbi. Tak ada guru, kita tak kenal Tuhan. Tuan-tuan, tak ada guru, tak adalah sifat 20 kita kenal. Tuan-tuan tak boleh guna otak untuk analisa. Saya melihat alam, saya membaca Quran, saya melihat meneliti dalil. Kecuali mesti step pertama kita ialah telah diterangkan secara asas oleh guru kita. Betul? Guru kata, okey, ini tema ayat ni tentang akidah. Ini tentang fiqh. Ini tentang tasawuf. Ini tentang muamalat. Guru dah terangkan, tuan. Kalau dah ada asas, dah ada anak kunci, baru kita boleh kembangkan ilmu kita. Tetapi asasnya daripada guru. Maka sebab itu, murid kena dengar nasihat guru seperti mana seorang pesakit dia akan dengar nasihat doktor pakar. Tuan-tuan, murid perlu respect, tawaduk dengan gurunya. Ada cerita yang masyhur, tuan-tuan. Sayyidina Zaid bin Thabit dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita tutup, tuan-tuan, ya, majlis kita. Ya, jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas, tuan-tuan faham ini channel mana? Channel Ahlul Bait, keluarga Nabi. Okey. Pangkat, tuan-tuan, Sayyidina Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi lah. Abdullah Al-Abbas itu adik-beradik Abdullah. Adik-beradik ayah Nabi kan, Sayyidina Al-Abbas. Jadi ada anak Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni Ahlul Bait yang berpengaruh, yang baik dari banyak sudut, tuan-tuan. Di sana ada seorang sahabat yang namanya Sayyidina Zaid bin Thabit, antara mufti di zaman itu. Okey, tuan-tuan, apa yang berlaku ya ketika mana datang, tuan-tuan, Sayyidina Zaid bin Thabit, tuan-tuan, ya, datang menaiki bagal. Bagal ni apa? Keldai, betul kan? Naik keldai, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas tolong pegang kekang keldai itu. Maknanya kita pergi kereta untuk guru tu, buka pintu guru tu. Mana tuan-tuan berani buat? Tuan-tuan akan kata ini taksub dengan guru. Kan? Tapi orang pergi buka pintu kereta dengan K-pop, dengan konsert yang kerajaan Malaysia panggil ni, tuan-tuan kata, oh tu bagus. Konsert bagus, tak taksub pula. Tapi ketika datang Habib, orang sambut ke airport, tuan kata, ini melampau ni, Syiah ni, hormat guru macam tu. Nampak? Tuan-tuan, penilaian kita dah jadi terbalik kot, dah lintang pukang. Ya? Tengok Sayyidina Abdullah bin Abbas, tuan-tuan, sahabat besar, memuliakan ulama di zaman itu. Sayyidina Zaid bin Thabit, tuan-tuan, dia pegang supaya nanti kedai itu tak bergerak lah, dah dipegang tadi tu kan. Sayyidina Zaid boleh turun dengan selesa, tuan-tuan. Okey. Kata Sayyidina Zaid, wahai kerabat Nabi,
Dan soranlah aku baik macam ni, tak payahlah kau tolong bukakan kereta Dan nak masuk kereta kau tolong buka pintu kereta. Mana tuan-tuan anak kita boleh buat dengan cikgu dia macam tu? Tak buat dah, malu. Kan kita anggap ini satu ragging. Apa tuan-tuan apa? Kalau anak tu tolong cikgu tu angkat kitab, angkat buku, angkat barang, kita tahu ini tak boleh ni salah ni. Ini kena saman cikgu ni, suruh anak kita angkat barang dia. Tuan-tuan kan? Dah terbalik kod, penghormatan semakin berkurangan, maknanya keberkatan semakin tak ada. Tuan-tuan Maka di situ tuan-tuan kata Sayyidina Zaid, tak apalah wahai Abdullah, dan boleh ini boleh turun sini gini. Tuan-tuan kata Sayyidina Abdullah, hakadha umirna an naf'ala bil ulama'i wal kubara. Kami diajar, Nabi ajar kita, inilah cara menyantuni orang alim. Gurulah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ni pun tuan-tuan hebat, tapi menganggap Sayyidina Zaid itu guru dia. Guru kita kena buat satu sambutan yang rasmi, yang hormat. Tuan-tuan, Sayyidina Zaid tuan-tuan ambil tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dicium. Beginilah hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti Nabi SAW. Inilah Nabi kita ajar macam mana nak muliakan kerabat ahli bait Nabi SAW. Tuan-tuan nampak? Kasih sayang yang saling bertukar ganti antara ulama dengan ahli bait tuan-tuan. Seorang tolong pegang keldai, seorang lagi tuan-tuan dicium tangan kerabat iaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas tuan-tuan. Ini tanda apa? Kedua-duanya tawaduk tuan-tuan sekalian banyak lagi poin penting yang nak bincang, tapi masa kita sangat terhad tuan-tuan. Jadi insya-Allah kalau tak ada isu bulan depan kita sambung lagi lah cerita macam mana tuan-tuan kita memuliakan guru, tahap mana sehingga jangan sampai kita ta'assub, jangan sampai tuan-tuan menenggelamkan sunnah Nabi SAW dalam memuliakan guru. Tak ada sampai kita lebih-lebih tuan-tuan sujud pada dia kau, itu tak ada. Tapi ada batas, cium tangan, peluk tuan-tuan, khidmat, itu memang kewajipan kita terhadap masyayikh tuan-tuan guru kita tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.